Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dihormati lagi dikasih sekalian, alhamdulillah sekali lagi marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memberi nikmat yang banyaknya kepada kita. Dapat kita mengenyapi nikmat Allah taala dengan sebaik-baik mungkin, dan dengan nikmat ini membolehkan kita melakukan pelbagai bentuk amal ibadah, termasuklah tazkirah. Pada petang ini, harapan kita kepada Allah dengan kita menyampaikan tazkirah bagi penonton, dengan menonton tazkirah ini, harapan kita kepada Allah agar Allah memberi ganjaran dan pahala yang sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya kepada kita semua. Dan penonton yang dihormati sekalian, sambungan kepada pengajian yang lepas, iaitu perbicaraan yang berkaitan dengan hal ehwal solat. Hari ini tajuknya iaitu perkara yang diharamkan disebabkan ketiadaan air. Disebabkan ketiadaan air sembahyang. Maknanya ada beberapa perkara diharamkan oleh agama disebabkan tidak ada wudu. Ataupun bahasa yang paling mudah, diharamkan oleh Allah Ta'ala beberapa perkara disebabkan ketiadaan wudu ataupun disebabkan berhadas kecil. Yang pertama, diharamkan mengerjakan solat fardu ataupun solat sunat apabila ketiadaan wudu ataupun ketiadaan air sembahyang, maka haram seseorang itu mengerjakan solat. Tak kira sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Ini berdasarkan sabda baginda Nabi SAW. Nabi mengatakan, la yakbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda'a. Nabi kata, la yakbalullahu salata ahadikum, Allah Ta'ala tidak menerima salat seorang daripada kamu idza ahdatha, apabila dia berhadas, hatta yatawadda'a, sehingga dia mengambil wudu. Makna tidak menerima di sini maksudnya tidak sah. Kalau dia semayang, tak kira semayang wajib ataupun semayang sunat, maka sembahyangnya itu tidak sah. Bukan setakat tidak sah, bahkan hukumnya haram. Jadi oleh itu perlu diamat-amati, perlu diambil berat oleh kita semua. Andai kata wuduknya tidak ada, jangan lagi kita mengerjakan salat. Hendaklah kita mengambil wuduk terlebih dahulu. Baik. Termasuklah dalam kategori semayang, maknanya hukum sama dengan hukum semayang juga, iaitu sujud tilawah. Ataupun alhamdulillah, yarhamkallah, yahdina wa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ataupun sujud syukur, ataupun membaca khutbah. Makna ketiga-tiga perkara ini sama dengan semayang juga. Makna sama-sama tak boleh dilaksanakan ketika mana ketiadaan air sembahyang. Apa dia? Iaitu sujud tilawah. Sujud tilawah ni mana kerana membaca Quran. Sujud syukur kerana kita memperoleh satu-satu nikmat, diminta supaya sunat kita mengerjakan sujud syukur. Ataupun kerana membaca khutbah. Khutbah juga mesti kena ada wudu. Yang kedua, diharamkan disebabkan ketiadaan air sembahyang ni. Keduanya kata dia mengerjakan tawaf, sama ada tawaf sunat ataupun tawaf fardu. Tak kira sama ada tawaf sunat ataupun tawaf fardu, tidak dibolehkan. Dan kalau dikerjakan juga dalam keadaan tidak ada wudu, maka hukumnya haram dan berdosa. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW,
Nabi mengatakan at-tawafu salatun. Tawaf ni sama dengan sembahyang juga. Illa anna Allah ahalla fihil kalam. Kecuali yang membezakan tawaf dengan sembahyang ni ialah kerana tawaf ini dihalalkan bercakap. Allah Ta'ala menghalalkan, makna membolehkan ketika mana tawaf ini bercakap. Adapun dalam salat tak boleh kita bercakap. Tapi walaupun dibolehkan bercakap, kata Nabi, faman takallama fala yatakallamu illa bi khairin. Sesiapa yang memilih untuk bercakap ketika mana dia bertawaf, fala yatakallamu, maka tidak boleh dia bercakap illa bi khairin, kecuali perkara-perkara yang baik. Sebab itu ketika mana kita tawaf, jangan kita bersembang, Syekh, bisnes you minggu lepas macam mana? Jangan. Sebab apa? Sebab kita tengah melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kecuali kita bercakap benar-benar baik. Syekh, ni di bahagian ini, apa doa yang membolehkan kita berdoa? Apa bacaan yang membolehkan kita baca? Apa benda yang boleh kita lakukan? Kalau begitu, tak apa. Sebab apa? Sebab cakapan itu ada kaitan dengan kebaikan. Baik, yang ketiga diharamkan disebabkan ketiadaan air sembahyang, iaitu menyentuh Al-Quran dan menanggung Al-Quran. Sentuh pun tak boleh, apatah lagi tanggung. Tanggung ni mana bawa. Bawa lagi-lagi tak boleh. Kalau sentuh pun tak boleh, bawa Quran lagi-lagi lah tak boleh. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah ayat 79. Allah Taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu, Quran ini tidak boleh disentuh, illal mutahharun, kecuali orang yang suci. Maksudnya suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Baik. Dan Nabi SAW bersabda, Nabi kata, la yamassul Quran, tidak boleh disentuhnya Quran, illa tahirun, kecuali orang yang suci. Orang yang suci saja yang dibolehkan menyentuh Al-Quran. Baik. Barang siapa yakin ia akan suci daripada hadas, ataupun yakin ia akan berhadas, kemudian syair pada lawannya. Mula-mula dia yakin aku suci sekarang. Ataupun dia yakin dia berhadas. Tiba-tiba berlaku keraguan, timbul syak. Aku suci ataupun berhadas? Suci ataupun berhadas? Apabila timbul confuse seperti itu, nasaya hendaklah ia mengamalkan akan yang diyakini. Mana dia kena ambil yang yakin? Maksudnya, kalau dia sebelum itu dalam keadaan berwudu, tiba-tiba timbul keraguan, berhadas ataupun tidak, maka tubna alal yaqin, hendaklah dia berdasarkan kepada yang diyakini, iaitu tidak berhadas, sebab asalnya tidak berhadas. Ataupun pada asalnya dia tidak berhadas, tiba-tiba confuse, sekarang ni berhadas atau tidak. Tubna alal yaqin, hendaklah dia berdasarkan kepada yang diyakini, iaitu tidak berhadas, kerana sebelum itu dia tidak berhadas. Mana kaedah macam tu? Tuan-tuan dan puan-puan, kaedah untuk kita mudah fahami, apabila timbul keraguan, berhadas atau tidak, kita tengok sebelum itu. Sebelum berlakunya syak tu, kita ada wuduk ke atau tidak? Kalau kita ada wuduk, maka pada waktu kita syak itu, kita menasbahkan ianya ada wuduk. Kalau sebelum syak itu, kita dalam keadaan berhadas, maka hendaklah kita menganggapkan ianya dalam keadaan berhadas.